Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, berjumpa kembali kita untuk kita sambung pembelajaran kita iaitu daripada bab 10 iaitu 10.3 iaitu penglibatan rakyat dalam isu kemanusiaan dan keamanan. Okay. Okay, tengok dulu pengenalan dia. Iaitu Malaysia berada di barisan hadapan dalam membangkitkan isu keamanan, kemanusiaan dan keamanan. Malaysia ni sering menyuarakan pandangan dalam pertubuhan antarabangsa seperti kita tengok antaranya kita tengok Malaysia ni sering membangkitkan dalam isu dalam pertubuhan antara bangsa dan serantau. Seperti kita tengok PBB, Commonwealth, OIC dan juga ASEAN. Dan pandangan yang disuarakan ini berkaitan dengan aspek antaranya aspek kemanusiaan dan keamanan, terutamanya dalam kalangan masyarakat yang tertindas. Dalam kalangan masyarakat yang tertindas. Selain itu, rakyat Malaysia turut aktif terlibat dalam pelbagai aktiviti sukarelawan. Kita tengok rakyat Malaysia juga ramai antaranya aktif dalam pelbagai aktiviti sukarelawan untuk membantu golongan yang tidak bernasib baik, sama ada disebabkan antara bencana atau maupun peperangan. Dan tindakan ini secara langsung menaikkan nama Malaysia dan menaikkan nama Malaysia di mata dunia. Antaranya kita tengok isunya, banyak isu tentang Palestin, Syria yang merupakan yang menunjukkan penglibatan rakyat Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa. Selain itu, rakyat Malaysia juga terlibat dalam misi kemanusiaan di Aceh dan juga Sri Lanka. Itu dari segi pengenalannya. Kita tengok pula isu yang lebih spesifik antara yang pertama iaitu isu Palestin. Itu isu Palestin. Ini. Kita tengok isu Palestin ni sememangnya dekat dengan dasar dan dekat dengan dasar dan dasar luar dan juga domestik Malaysia. Dan perjuangan ini menegakkan isu Palestin disuarakan oleh semua Perdana Menteri Malaysia sejak daripada Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Dan sejak tahun 1948 rejim Zionis Israel melakukan kekejaman, pengusiran. Kalau awak tengok sinilah antara Zionis ni, rejim Zionis melakukan kekejaman, pengusiran dan juga pembunuhan terhadap rakyat Palestin yang menyebabkan kita lantang menentang keras tindakan Zionis ni. Dan tindakan ini menjadi asas penting kepada perjuangan Malaysia bagi memastikan hak dan keadilan rakyat Palestin mendapat pembelaan. Untuk mendapat pembelaan. Dan penglibatan rakyat Malaysia dalam ni menangani isu kemanusiaan di Palestin dapat dilihat secara jelas melalui kita panggil dia non-governmental organisation ataupun kita panggil pertubuhan bukan kerajaan. Dan kewujudan NGO ni membolehkan satu bentuk koordinasi membentuk warga Palestin membantu warga Palestin dapat dilaksanakan. Antaranya NGO yang aktif dalam bidang sukarelawan, kita tengok antaranya Aman Palestin, Cinta Gaza, Malaysia ataupun CGM. Kita tengok secara detail, iaitu antara NGO yang membantu Palestin termasuklah antaranya Aman Palestin. Antaranya kita tengok lebih detail ya, didaftarkan secara rasmi pada tahun 2006. Didaftarkan secara rasmi pada tahun 2006
dan menjadi organisasi yang giat membantu rakyat Palestin secara kolektif, sistematik dan juga berterusan seterusnya berkesan, dan menyalurkan bantuan kebajikan dan juga sumbangan orang ramai kepada rakyat Palestin. Itu Aman Palestin. Ini pertubuhan yang pertama. Kita tengok pertubuhan yang kedua, MAPI, ataupun kita panggil dia Majlis Pertubuhan Islam Malaysia, MAPI. Dan gabungan beberapa buah NGO ni turut menjalankan kerja, antaranya sukarelawan dalam usaha membantu rakyat Palestin yang tertindas. Antaranya mengadakan Hari Solidariti rakyat Palestin mengadakan. Okey, itu yang kedua. Okey, dan yang ketiga kita ada program NGO yang ketiga, itu kita panggil dia Cinta Gaza Malaysia, CGM, yang diasaskan oleh Muhammad Nadir Al-Nuri Kamarud Zaman dan menjalankan operasi sejak tahun 2013. Antaranya aktiviti kutipan dan juga sumbangan kepada penduduk Gaza, terutamanya kanak-kanak, ibu tunggal dan juga warga emas. Antaranya lain melancarkan projek Ramadan 2020. Temanya Ramadan Bulan Berkongsi Kebahagiaan, iaitu merangkumi bantuan perubatan, kebajikan belia, teknologi hijau, infrastruktur, pendidikan, pengajian Al-Quran serta seni dan juga budaya. Itu yang dilakukan oleh CGM. Okey, dan yang keempat iaitu kita panggil dia Muslim Care Malaysia, ditubuhkan pada 2006. Bergiat secara aktif dalam menjalankan misi kemanusiaan termasuk di Palestin. Jadi ada empat NGO yang bergiat aktif dalam membantu penduduk di Palestin. Okey, kita tengok antaranya uraian yang lain, iaitu rakyat Malaysia turut menyatakan sokongan kepada rakyat Palestin. Mereka melakukan antaranya menyatakan sokongan kepada rakyat Palestin. Antaranya kita melakukan demonstrasi sebagai tanda sokongan dan menubuhkan tabung Palestin. Menubuhkan tabung Palestin untuk mengutip sumbangan kewangan. Mengutip sumbangan kewangan. Okey, selain itu rakyat Malaysia juga terlibat menghantar bantuan makanan. Kita menghantar bantuan makanan, perubatan ke Palestin menerusi program Freedom Flotilla, iaitu program kemanusiaan yang digerakkan oleh Free Gaza Movement, yang ahlinya datang daripada seluruh dunia. Rakyat Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan ini menghadapi cabaran. Ini antara cabarannya, cabaran menghadapi cabaran seperti ditawan dan dipenjara oleh terutamanya oleh Zionis lah. Okey. Okey, antaranya kita tengok ni antara peristiwa ya. Sebanyak 12 orang sukarelawan Malaysia yang berada di dalam kapal MV Marmara ditawan pada oleh pihak Israel. Ini 2010. Dr. Fauzi Hassan turut serta dalam misi kemanusiaan ke Palestin dalam program Women's Boat to Gaza pada bulan Ogos 2016. Kapal Zautona Oliva yang ditawan oleh pihak Israel. Dan turut juga Dr. Muhammad Afendi Saleh turut terlibat dalam misi kemanusiaan ke Palestin
menaiki kapal Auda pada tahun 2018 dan ditawan oleh Israel dan ditahan dalam penjara di Israel sebelum dibebaskan. Ini antaranya lah. Kalau awak tengok, ni peristiwa yang digerakkan oleh rakyat Malaysia tetapi mendapat cabaran ataupun dihalang oleh pihak Zionis. Okey. Ni antaranya gambar. Kalau awak tengok ni gambar, ni antara sukarelawan lah, iaitu Dr. Fauziah. Okey. Kita tengok pula yang kedua, isu yang kedua iaitu isu Syria. Isu Syria. Okay. Isu Syria ni bermula antara tahun 2011, iaitu antara menyebabkan inilah dia berlaku sebab satu krisis politik di Syria yang bermula 2011 yang menyebabkan kesannya rakyat dia sendiri, iaitu mengalami antaranya inilah kesan dia mengalami kesengsaraan, terutamanya masalah kekurangan makanan dan juga kemudahan perubatan. Dan menyedari keadaan ini, Malaysia tampil memberikan bantuan dan sokongan. Dan pada 1 Oktober 1 Oktober 2015, kerajaan kita mengumumkan kesediaan untuk menerima 3,000 pelarian warga negara Syria dalam tempoh 3 tahun secara sukarela atas dasar kemanusiaan lah. Dan pelibatan rakyat Malaysia membantu rakyat Malaysia dan pihak melalui NGO juga, sama dengan di Palestin tadi. Okey, antara NGO yang terlibat, kita tengok yang pertama iaitu organisasi Humanitarian Care Malaysia, ataupun kita panggil dia MyCare. Okay, apa yang mereka lakukan antaranya MyCare ni gabungan 6 buah NGO dan melancarkan kempen I for Syria, menyalurkan antaranya bantuan lah, menyalurkan bantuan kepada pelarian dan mengadakan antaranya dari segi aspek pendidikan, kesihatan, kebajikan pelarian Syria yang berada di Malaysia. Okay, selain itu NGO yang kedua iaitu Cinta Syria Malaysia, CSM, ditubuhkan 2014, itu membuat bantuan kemanusiaan juga kepada pelarian Malaysia, pelarian Syria yang berada di Turki, Lebanon dan juga Malaysia, dan menubuhkan sekolah kita, iaitu program ni untuk pendidikan percuma anak-anak pelarian Syria. Okey. Dan NGO yang ketiga itu Global Peace Mission ataupun GPM, ditubuhkan 2001, ditubuhkan 2001, aktif menjalankan aktiviti sukarelawan dan juga kemanusiaan di 30 buah negara. Antaranya turut aktif memberi bantuan kemanusiaan kepada pelarian Syria, antaranya berkenaan dengan makanan, ubatan dan juga peralatan seperti tentang kesihatan. Okey. Ni antara gambarnya. Dan kita tengok rakyat Malaysia yang memberikan sumbangan melalui tabung. Ini NGO. Kita tengok rakyat Malaysia pun ada juga, antaranya memberikan sumbangan melalui tabung kemanusiaan program penempatan migran Syria yang dilancarkan pada 2016. Selain itu, rakyat Malaysia turut menyertai perhimpunan Solidariti Menyokong Syria dan menghantar memoranda kepada kedutaan Syria di Kuala Lumpur yang berkaitan dengan kekejaman terhadap rakyat Syria. Okey.
Ni itu. Okey, itu dua dah. Kita dah tengok dua isu. Antara tadi isu Palestin, isu Syria. Dan yang ketiga kita tengok tsunami di Aceh dan di Sri Lanka. Yang ni kalau awak ingat lah, 2004 berlakunya peristiwa tsunami. Okey, kita tengok tsunami di Aceh dan Sri Lanka. Ni berlaku pada 2004 yang menarik perhatian Malaysia. Okey, penduduk Aceh dan Sri Lanka ni antaranya hilang kehilangan segala dalam sekelip mata, kan. Keadaan ini menyebabkan Malaysia antaranya melancarkan bantuan segera. Bantuan segera termasuklah melalui perubatan, makanan dan juga keperluan harian. Okey, dan kita banyak memberi kebantuan melalui badan seperti Mercy Malaysia. Okey, kita tengok lebih detail NGO yang terlibat berkenaan dengan peristiwa tsunami di Aceh dan juga di Sri Lanka. Yang pertama kita tengok ni Malaysia Medical Relief Society ataupun Mercy Malaysia. Okey, ditubuhkan pada 1999 oleh Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud. Dan Mercy ni aktif dalam bidang kesukarelawan, kemanusiaan yang membabitkan negara berkonflik dan ditimpa bencana. Antaranya memberi perubatan serta membina semula pusat kesihatan komuniti di Aceh dan juga membangunkan infrastruktur di Sri Lanka, termasuklah sekolah dan juga jambatan bagi kemudahan penduduk. Okey, itu yang dibuat oleh Mercy Malaysia. Okey, dan yang kedua NGO kita ada Angkatan Belia Malaysia ataupun ABIM. Ditubuhkan pada 1971 lagi. Antaranya memberi bantuan kemanusiaan kepada yang memerlukan, termasuklah mangsa tsunami di Aceh. Antaranya mendirikan sekolah rumah perlindungan kepada lebih kurang 120 orang anak yatim yang menjadi mangsa tsunami di Bandar Aceh. Okey, dan yang seterusnya NGO yang ketiga iaitu Yayasan Restu. Yayasan Restu ditubuhkan pada tahun 1998. Okey, membantu, antaranya memberi bantuan pendidikan percuma kepada warga Aceh dan juga membangunkan rumah anak yatim Babung Najah di Uli Kariong, Aceh. Okey, ini antara NGO yang terlibat dalam misi bantuan mangsa-mangsa yang ditimpa bencana tsunami. Okey. Dan secara konklusinya secara kesimpulannya, kalau awak tengok sini, rakyat Malaysia ni kalau kita tengok sememangnya prihatin serta sanggup memberikan bantuan kepada golongan yang menghadapi musibah, sama ada disebabkan oleh peperangan ataupun bencana alam. Dan sikap ni, sikap perikemanusiaan yang tinggi dan sanggup melakukan kerja sukarelawan menaikkan lagilah nama negara kita di persada dunia dalam segi bantuan kemanusiaan. Okey, habis untuk 10.3. Okey, saya harap awak akan faham. Kalau tak faham, boleh ulang balik. Kalau tak faham lagi, awak boleh PM saya untuk tanya secara lebih detail. Okey, dan saya akan sambung 10.4 untuk video yang seterusnya, rakaman saya yang seterusnya. Okey, sekian, terima kasih semua.